شيخنا مشايخنا وإلى صاحب الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ففهمناها سليمان وكلا أتينا علما وحكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا الطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kata muallif rahimahullah ta'ala, muka surat 334. Situ. Ha? Hak Jawi apa? Hak Jawi. 336. Baik. Kata muallif rahimahullah ta'ala, dan adalah Abdullah bin Rawahah. Situ. Ya. Dia punya tajuk dia, tajuk dia pergi duk ubah pula dah. Oh, tu. Baik. Sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di antara sifat-sifat orang yang beriman ialah mereka yang sentiasa menyebut dan mengingati Allah di masa berdiri dan duduk dan di masa berbaring. Ini sifat-sifat orang mukmin. Maka dengan sebab inilah daripada ulama-ulama nak ajar, nak beri kita ni sentiasa ingat. Nak beri kita ni sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu disuruh kita berzikir, bertarikat di antaranya. Pasal apa? Nak ajar diri kita supaya jangan lalai daripada ingat kepada Allah. Sebab itulah besar. Jadi orang yang tak reti ni, dia kata bid'ah lah, macam-macam. Bab-bab tarikat ni. Padahal dia ada asal dia. Kerana tak mau bagi kita ni lupa lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika berjalan ke, ketika berdiri ke, ketika duduk ke, baring ke. Jadi nak bagi kita ni ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Azza wa Jalla, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Surah Ali Imran ayat 191. Orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, semasa mereka berbaring mengereng, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Ini sifat-sifat orang mukmin. Mana sentiasa ajar diri ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat semua ciptaan-ciptaan yang ada di atas muka bumi ini, memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pandang semua ciptaan Allah ini ada hikmahnya. Apa yang berlaku ada hikmahnya. Jadi sebab tu sifat orang mukmin dia sentiasa berdoa dan minta Allah Taala selamatkan daripada azab neraka. Jadi bila minta Allah Taala selamatkan daripada azab neraka, maka dia akan minta Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi taufik, memberi hidayah, memberi inayah untuk sentiasa dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang mukmin. Jadi orang mukmin ni dia takut sangat kalau Allah Taala istidraj. Sebab Allah Taala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Selagi kami akan lanjurkan mereka. Mana selagi kami akan memperlanjurkan mereka. Sekira-kira mereka tidak mengetahui. Dalam keadaan tak sedar, tak tahu, kata semua itu adalah tipu daya. Jadi sebab tu orang-orang mukmin, orang yang beriman, dia sentiasa berwaspada. Tilik pada diri dia. Tengok apa yang berlaku hari-hari. Adakah yang sedang berlaku ini istidrak daripada Allah ke atas diri kita ataupun tidak? Sebab tu ada berlaku di zaman Bani Israel. Dia ni orang yang suka buat maksiat. Derhaka kepada Allah. Lalu dia pun berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku ini derhaka kepadamu. Pasal apa mu tak azab aku? Pasal apa mu tak azab aku? Sedangkan perniagaan aku semakin maju. Nama aku menjadi masyhur. Menjadi sebutan orang ramai. Pengikut aku semakin ramai. Harta benda aku semakin banyak. Ni aku derhaka ni. Pasal apa? Pasal apa mu tak azab aku? Tak bagi aku sakit. Tak bagi perniagaan aku ni jatuh dan sebagainya lah. Musibah-musibah tu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada seorang nabi di zaman itu. Muntulun cerita kepada orang tu, la ni sesungguhnya kamu itu di dalam keadaan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu tak tahu bahwasanya azab yang aku beri ni azab yang amat besar. Apa dia? Yakni lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana itulah azab yang paling besar. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ingat. Tak ingat langsung kata ni adalah pemberian Allah, ni adalah pertolongan Allah, ini adalah anugerah Allah. Inilah azab yang paling besar. Kalau azab jatuh perniagaan, azab sakit, hilang harta benda, itu adalah azab yang kecil.
itu adalah nisbah azab yang kecil di sisi orang-orang yang dekat diri dengan Allah. Azab yang paling besar apabila air mata tak mengalir dan apabila hati jadi kerah. Air mata tak mengalir apabila mengingati dosa-dosa dia. Tak keluar air mata apa-apa. Duk teringat dosa-dosa, bahkan duk serenuk lagi. Duk suka renyih lagi. Bila teringat tentang dosa, duk suka renyih lagi, bahkan berasa tak apa. Tu. Kemudian pula hati pula jauh. Bila mendengar nasihat, tak ada masuk langsung. Tak ada berasa nak bertaubat, tak ada rasa bersalah. Tak ada rasa diri tu jauh daripada Allah. Maka inilah musibah ataupun azab yang paling besar yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Jadi sebab tu, kita sebagai orang yang mengaku diri kita ini beriman kepada Allah, orang yang mengikut perintah Allah, sentiasa suluh diri kita supaya jangan hidup dalam keadaan tertipu daya kita. Bila tilik kepada apa-apa berlaku pada kita, adakah ini nikmat, anugerah Allah, kasih sayang Allah, rahmat daripada Allah, ataupun adakah ini adalah istidrak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang mukmin dia sentiasa berusaha. Sifat-sifat orang mukmin, dia akan minta Allah Ta'ala jauhkan dia daripada azab neraka, yakni dia akan berusaha diri dia tak mau dicampakkan dia ke dalam neraka. Maka sebab itulah dia akan mengikut perintah pantang larang daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang wajib Allah Ta'ala kata tunai, maka dia tunai. Perkara yang haram Allah Ta'ala kata jauh, maka dia jauh. Perkara yang sunat Allah Ta'ala kata gemarlah, maka dia gemar kepada perkara-perkara yang sunat. Maka inilah sifat-sifat orang mukmin. Baik dalam apa segala jua sekalipun, sama ada dalam beramal ibadah ataupun amal-amal soleh. Itu di antara sifat orang mukmin. Sebab tu para awliya illah ni, mereka ni takut kalau doa mereka itu mudah dimakbulkan. Pasal mereka takut apa? Takut istidrak. Bila doa mereka mudah sangat dimakbulkan, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan cari, jaga, takut-takut. Sangat mudah sangat dapat ni, minta dapat ni. Takut istidrak apa? Tu orang yang dekat diri dengan Allah, dia akan takut dengan istidraj Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mereka sentiasa ajar diri, ajar qalbu tu supaya hidup dengan zikrillah. Pikiran tu supaya tafakur, memikir tentang kejadian-kejadian Allah, memandang kepada kebesaran Allah. Diri sentiasa minta supaya dijauhkan daripada kemurkaan Allah. Ni sifat orang mukmin. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan tegas menyatakan seseorang itu akan bertambah iman dengan sebab membanyakkan zikir. Tu. Dan sentiasa memikirkan kejadian-kejadian makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Dan kejadian langit, gunung ganang, dan bumi yang terhampar luas yang menjadi tanda kekuasaan. Bila tengok semua tu, pandang kebesaran Allah. Kita ni duk tengok langit start pada kecil sampai besar ni. Berapa kali tiap-tiap hari kita pandang ni, kita ingat kebesaran Allah. Lengak bangun pagi, lengak tengok langit. Bangun pagi tengok bumi, tengok pokok-pokok kayu. Berapa kali kita ingat kebesaran Allah. Bahkan bangun pagi tengok diri kita ni. Berapa kali yang kita ingat kebesaran Allah. Kita kena tanya diri kita yang tu. Bangun-bangun pagi sebab tu diajar kita supaya berdoa. Buat tu doa ni, buat ni doa tu. Adab-adab
yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak tidur berdoa, bangun tidur berdoa, nak masuk bilik air berdoa, nak ambil wuduk berdoa, nak semayang berdoa, macam-macam doa pakaian, doa nak keluar rumah, doa ketika mana lihat diri di cermin. Sebab tu Nabi SAW ajar kita berdoa. Supaya apa? Supaya tak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu hikmah. Nak makan suruh berdoa. Ni tak nak makan dia berdoa. Doa pun tak ada masuklah hati lah. Kan? Kadang-kadang tu doa pun tak masuk dalam hati. Tak masuk. Hanya mulut lah. Buk-berat. Tak ada duk ingat apa. Tu sebab itulah. Inilah di antara orang-orang mukmin, bila dia sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan rasa gementar hati. Kenapa? Karena dia ingat kebesaran Allah. Karena dia pandang haibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itulah dia rasa gementar hati. Kita tak ada rasa apa. Tu. Sebut nama Allah 99 Asmaul Husna, tak ada duk berasa apa. Tak ada rasa gena-gena. Kan? Tu. Tapi kalau sebut kata Amerika, kan? Tu. Sebut kata Rusia, tu. Kuasa-kuasa besar dunia ni, dia kata kena jaga depa ni. Macam-macam bunyi. Tapi bila sebut Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah, tak ada rasa gementar. Mana jauh lagi kita. Jauh. Tu ala kulli hal, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala jaga kita. Memberi sifat-sifat ni kepada diri kita supaya Allah Ta'ala letakkan kita ni sebagai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan kebijaksanaan Allah. Jadi seorang itu akan bertambah iman dengan sebab membanyakkan zikir dan sentiasa memikirkan kejadian-kejadian makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Sebab memikirkan kejadian-kejadian langit, memikirkan gunung ganang dan bumi yang terhampar luas, yang menjadi tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala, yang menyebabkan bertambah iman mereka yang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia suruh kita fikir tentang kejadian Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Dia suruh kita fikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok sesuatu, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antaranya. Baik. Sebab itulah orang-orang yang mana Allah Ta'ala pilih. Orang-orang ni Allah Ta'ala pilih tauhid yang khas. Mereka dapat merasai. Mereka dapat merasai ma'ani, makna sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita duk mengaji dalam ilmu usuluddin tu. Qadrat, iradat, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Mereka dapat merasai. I'tiqad tu tak apa dah, betul. Kita i'tiqad tapi merasai orang-orang yang Allah Ta'ala pilih ni. Sebab tu mereka tengok suatu, mereka merasai ini adalah kekuasaan Allah. Tu. Maknanya terus nak suluh dalam hati mereka. Pancar naik kepada kepala otak. Tu mikir. Ingat kebesaran Allah. Ingat kekuasaan Allah. Ingat ini adalah amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Kita tengok apa-apa yang berlaku sekarang ni. Contoh di Turki dengan gempa bumi dan sebagainya. Semua itu adalah peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya manusia ini jangan lalai, jangan leka, jangan lupa kepada Allah dan Nabi SAW. Ini di antara kita, orang kita sampai tak ingat ke majlis-majlis ilmu. Sibuknya dengan kerja-kerja buat dia. Dia sibuk
Tu. Maka ketahuilah, orang yang Allah Ta'ala jauhkan dia daripada Allah, yakni bila Allah Ta'ala jauhkan dia daripada majlis-majlis ilmu. Karena majlis ilmu ni lah majlis yang memperingati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa tawassaw bil haq. Karena majlis ilmu ini adalah majlis yang sentiasa berpesan-pesan, wasiat mewasiati, pesan memesan, nasihat menasihati tentang perkara-perkara yang benar, tentang perkara-perkara hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang supaya suruh takut kepada Allah dalam berbagai-bagai majlis ilmu. Maka kalau majlis ilmu pun dia tak boleh nak mari, tak boleh nak hadir, tak boleh nak letak diri dia dalam majlis ilmu, berarti dia ni Allah Ta'ala tutup pintu hati. Rezeki yang dia dapat, semua yang dia dapat tu adalah istidrak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu benda-benda ni semua menjadi suluhan untuk diri kita. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Panduan. Aku ni duk tak mana? Oh, bukan. Ya Allah, cepat-cepat kita boleh kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta Allah Ta'ala tunjuk jalan yang benar, jalan yang baik kepada kita. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Firman Allah Azza wa Jalla, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fazakir innama anta muzakkir. Suratul Ghashiyah ayat 17 sampai 21. Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari hari akhirat? Dia tanya. Pasal apa orang-orang kafir masih duk ingkar hari akhirat? Orang kafir dia tak percaya pada hari akhirat. Nah, tak percaya. Zuhir batin dia tak percaya. Orang munafik batin dia tak percaya. Mulut dia yang dia kata ha. Tu sifat orang munafik. Betul. Sifat orang munafik ini ni, dosa sebesar mana pun dia rasa kecil. Dia rasa tak ada apa. Tu. Dia kena tipu dengan nafsu dia. Nah, tak apa. Nah, tobat tak juga. Bila-bila Allah Ta'ala boleh ampun, tak ada masalah. Kan? Tu. Dia tak bertobat. Bahkan dia makin buat. Nah, lepas tu dia kata, tak apa, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengasih. Nah, Tuhan Maha Penyayang. Allah Ta'ala ni, Ar-Rahim. Kepada hamba-hamba dia. Ar-Rahman. Tapi Tuhan tak bertobat juga. Ini jaga. Ini sifat-sifat orang munafik. Tu. Sifat-sifat orang munafik. Adapun orang mukmin, ya memang Allah Ta'ala Ar-Rahim. Tetapi dengan bersungguh-sungguh dia takut, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pandang sebesar mana dosa yang dia buat, walaupun kecil saja dosa dia buat, dia rasa cukup bersalah. Dia rasa cukup bersalah. Tu sifat orang mukmin. Jadi sebab itulah kita ni jangan sampai Allah Ta'ala kerahkan hati kita, balikkan hati kita, jadi tak nampak dah kepada akhirat. Seperti mana orang kafir tadi, Allah Ta'ala tutup mata hati dia untuk akhirat. Dia tak percaya lah sunnah. Tak percaya. Tidakkah mereka memerhatikan keadaan unta? Tak tengok ke unta? Allah Ta'ala buat misal untuk unta. Pasal zaman tu unta orang naik kenderaan. Unta ni binatang hebat lah. Kenderaan yang mahal. Unta yang tahan lasak. Tu. Minum air dia pula boleh tahan. Dia boleh simpan air. Dia tak minum. Hari-hari pun tak apa. Allah Ta'ala bagi dia boleh simpan air. Begitu juga dia makan. Ini unta yang Allah Ta'ala ciptakan. Tak tengok ke unta? Tu. Bagaimana ia diciptakan? Allah Ta'ala tanya.
Jadi tengoklah benda-benda lain. Nah, kalau tempat kita unta tak ada, tengoklah lembu. Tak tengok ke lembu tu? Tak tengok ke kebo tu? Kan? Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan kebo? Ni binatang ternak ni. Nak tengok hak liar duk lautan, payah nak tengok. Tengok binatang hak ternak ni. Kan? An'am ni, binatang ternakan ni. Tengok. Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan unta. Nah. Dan keadaan langit. Jadi Allah Ta'ala suruh kita tengok binatang yang bernama unta tadi. Tu. Betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta unta. Tengok. Tak serupa dengan binatang lain. Dia tak serupa. Dia berjalan kuat. Bawa barang. Tu. Tak minum air sebulan pun tak apa. Tu. Tu unta. Tu. Dia gagah binatang yang kuat. Tak serupa dengan binatang lain. Tengoklah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni tak tengok benda apa tak ingat ke Tuhan. Kan? Tengok apa pun tak ingat. Jadi sebab itulah nak kena ajar lazim diri kita. Kena duk latih. Kita ni kena latih diri kita. Tu tengok kereta hebat, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok kapal terbang, nak ingat kepada Allah. Kan? Tengok heli, orang naik heli, ingat kepada Allah. Ingat kuasa Allah. Allah Ta'ala yang menahankan dia tak boleh jatuh dan sebagainya. Allah Ta'ala lah yang beri cerdik kepada manusia. Manusia boleh buat kapal terbang, boleh buat helikopter. Mana ingat kepada Allah. Ni tak bila tengok orang tu, ingat hebat orang tu. Dia tu pun bodoh. Kalau Tuhan tak beri dia cerdik, bodoh. Sebab kita, kalau Tuhan tak beri kita cerdik, kita bodoh. Tapi tak ingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kena ajar diri kita. Tu. Bila tengok satu agak lalai, ingat balik. Istighfar apa yang kita lalai. Tu. Ni kita tak berasa bersalah. Dalam keadaan macam tu kita tak rasa bersalah. Tengok suatu tak ingat kepada Allah, kita tak rasa bersalah. Adapun ahlillah, bila dia tengok, dia lalai saja, satu saja dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka 40 hari dia akan bertaubat. 40 hari tengok benda, lupa Allah. Kita ni tak tahu kalau ikut nak bertobat berapa puluh tahun, tak tahu. Kalau Tuhan sambung umur kita pun, duk bertobat tu tak habis-habis lagi. Ahlillah, bila dia tengok sesuatu, dia lupa kebesaran Allahnya. Tengok tu lupa. Sekali lagi dia ingat, tu dia akan bertaubat. Satu lupa dia saja, dia akan bertaubat. Tu orang salih, orang yang sedang latih diri dia. Nak menjalani diri dia, nak dekat diri dia kepada Allah, itulah latihan. Tu. Kita cuba ajar. Kalau aku lupa, aku kasih sedekah RM40. Boleh buat? Tu. Lupa sesuatu, aku sedekah RM40. Lama-lama dia tak lupa. Ngerti? Dia ingat nak melayang RM40. Tu. Kerana RM40 ya kita. Kalau jenis lupa kena denda, ingat tu tak tahu. Kan? Hak jenis macam kita lah. Kalau kita buat suatu lupa, tiba-tiba terlupa. Kan? Kena denda. Lupa kata rotek mapuh dah. Tak ada duk periduk apa pun. Kan? Lupa. Tiba-tiba tengok, ini bulan berapa dah ni? Allah terlupa. Kan? Kena. Lepas tu tak lupa dah. Tu, lepas tu tak lupa dah. Duk peringat sokmo. Ini apa bulan ni? Tahun berapa bila? Tahun bila? Berapa bulan? Duk peringat tu, takut kena denda. Kita ni Tuhan tak denda kita lagu tu. Tu tak denda dengan RM1. Semua tu lekeh ya di sisi Allah. Tuhan denda bila kita lupa dia, dia akan melupakan kita. Kau sehari kau jauh. Kau sehari kau jauh. Jauh nak mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak mari sembahyang jemaah pun tak ada. Nak duduk dalam majlis ilmu pun tak ada. Itu makna Allah Ta'ala lupa kita tu. Nak duduk, nak hadir diri dalam majlis ilmu pun tak sempat.
Itu maknanya Allah Ta'ala melupakan kita. Padahal kita tak sedar kata kita dilupakan. Tu. Kita sedang dinyanyukkan. Tu. Sebab tu kita kena beringat. Baik. Kata mufassir rahimahullahu ta'ala. Nah. Bagaimana ia ditinggikan binaannya. Langit tu. Tak tengokkan langit tu. Macam mana Allah Ta'ala cipta langit. Tu Allah Ta'ala bagi misal langit. Tak nampak siapa. Sebab kita ni jenis tu. Jenis manusia ni nampak jauh. Dekat tak nampak. Orang kata tunggu seberang laut tu nampak. Gajah depan mata tak nampak. Sebab tu Allah Ta'ala bagi misal langit. Tengok langit tu. Pasal apa tak tengok bumi. Duk pijak atas bumi tak berasa apa. Teruk sungguh kita. Kan? Bangun pagi-pagi tu. Pijak-pijak tu. Bangun tidur tu lupa dah. Keluar rumah pijak bumi tak ingat. Allah. Atau orang yang beradab dengan Allah. Azan. Kau tak masuk ni? Masuk dah? Allah. Allah Rabb hazihi da'wah. Baik. Dan keadaan gunung ganang. Bagaimana ia ditinggikan binaannya dan keadaan gunung ganang. Bagaimana ia ditegakkan. Bukit Bukau, gunung ganang. Langit semua. Bagaimana ia dihamparkan, bumi pula, dan keadaan bumi, bagaimana ia bumi dihamparkan. Oleh itu, berikanlah peringatan. Oleh itu, hai Muhammad, fazakir, berikanlah
sahaja peringatan, wahai Muhammad, kepada umat manusia. Dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolaknya. Jadi tugas Nabi hanya menyampai. Begitulah juga tok guru kita duk cerita. Hanya cerita menyampai saja. Cerita benar hak sebenar. Nak ikut tak mau ikut, mapuh gimu. Tu. Ikut. Tak mau ikut sudah. Bukan muduk menyakiti hati tok guru ke, muduk menyakiti hati alim ulama ke. Mun tak boleh ikut sudah. Esok mu terima di akhirat esok. Kan? Kadang-kadang dia lawan, bantah. Dia berasa dia menyakiti hati tok guru tu. Sebenarnya dia ialah membantah perintah Allah. Macam orang kafir Quraisy. Dia bantah, dia duk berasa kata dia bantah Nabi Muhammad. Dia duk berasa kata dia bantah Muhammad, padahal dia membantahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang macam ni, sebab tu Allah Taala kata fazakir. Hendaklah memberi peringatan oleh Muhammad. Innama anta muzakkir. Hanya saja engkau itu sebagai orang yang memberi peringatan sahaja. Tak lebih daripada tu, memberi peringatan sudah. Tu merayak sudah. Orang ni nak ikut ke, nak terima, tak mau terima ke, ikut lagi. Ikut dia. Kalau Allah Ta'ala bagi hidayah, dia akan terima apa yang kita cerita. Sebab tu Nabi SAW sendiri pun sedih bila pak menakan dia tak mau ikut dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tu. Bila Abu Talib tak mau kata, dia sedih. Kan? Padahal Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tak boleh memberi hidayah kepada orang yang kau kasih. Tu sebab itulah kita kena ingat. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Kahfi, wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat siyadah. Allah Ta'ala tanya, siapakah yang terlebih zalim? Tak ada dah orang lebih zalim daripada orang ni. Inilah orang terlebih zalim sekali. Mimman zukira bi ayati rabbih. Daripada orang yang telah diberi peringatan ayat-ayat Tuhannya. Mana orang telah diberi nasihat, diberi peringatan tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, kemurkaan Allah dan sebagainya, kekuasaan Allah, tiba-tiba tak ambil juga pengajaran, tak beriman juga, tak ambil juga perhatian, duk tunjuk kerah pedal dia. Pasal apa? Tak ada dah orang lebih zalim pada ni. Orang ni fa'arada anha, maka dia berpaling daripadanya, daripada mengingati akan tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah orang terlebih zalim. Dia beri peringatan, kemudian dia berpaling daripada peringatan tu. Dia tak ingat. Ada awak lupa, awak tak tahu, awak sibuk-sibuk. Mengaji apa pun tak mau. Kemudian orang ni wa nasiya ma qaddamas siyadah. Lagi pula dia lupa, dan dia lupa barang yang pernah dikerjakan oleh 2 tangannya. Maknanya benda hak dia buat kesalahan-kesalahan, benda-benda hak jadi kemurkaan Allah, hak jadi derhaka kepada Allah, dia buat tak kisah. Tak berasa nak bertaubat, tak mikir tentang kesalahan. Inilah orang lebih zalim. Tak ada dah. Tu. Kemudian kata dia, inna ja'alna ala qulubihim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami jadikan di atas hati mereka itu akinnatan. Apa dia? Penutup. Peteri. Mana Allah Ta'ala peteri itu? Penutup. Allah Ta'ala tutup ayyafqahuhu wa fi ayyafqahuhu. Bahawa hendak memahami mereka itu. Tuhan tutup nak memahami sesuatu, tak boleh dah. Bila perangai macam ni, bila diberi nasihat, dia bantah. Kemudian dia berpaling daripada nasihat-nasihat tentang ayat-ayat Allah. Lagi pula dia lupa benda apa yang dia pernah buat. Dia tak berasa untuk bertaubat maksiat-maksiat derhaka yang dia buat. Orang ni Allah Ta'ala akan jadikan tutupan di atas hati mereka. Akinnatan. Kan itu. Tak boleh ingat apa. Nak faham tentang ayat-ayat Allah tak boleh dah. Menjenuh. Tu.
Bila tutup macam ni ibarat macam ni. Kan? Benda kotor duduk dalam. Bila tutup, musah tak keluar. Faham? Benda kotor duduk dalam botol ni. Hati, ibarat hati manusia. Benda kotor duduk dalam hati. Bila tutup, dia takkan keluar benda kotor tadi. Tu. Ni ibarat macam tu. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Sebab tu dia tak boleh nak terima. Mu ceritalah apa benar pun dia tak boleh terima. Cerita bala apa nak mari pun dia tak boleh terima. Pasal Tuhan tutup. Benar-benar hak duduk dalam hati, karat-karat dalam hati tak keluar. Lepas tu, hak molek nak jeruh masuk, tak masuk. Dah tutup. Ambil jeruh, ada nak masuk? Tak masuk. Inilah ibarat dia. Tu. Bila orang perangai macam ni. Nah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa fi azanihim waqra. Dan pada dua telinga mereka dan pada telinga-telinga mereka itu sumbatan. Hati Tuhan tutup, telinga Tuhan sumbat. Tak ada dengar apa. Nak dengar apa lagi? Dah Tuhan sumbat. Mulut royaklah neraka. Nah. Cerita bab neraka, dahsyatnya azab neraka dan sebagainya. Duk genih situ. Duk buat tak tu gitu. Duk buat cara dia gitu. Kan? Tu. Duk bergaya cara dia gitu. Tu. Duk jaga nama dan sebagainya. Duk buat zalim tak tu. Itulah. Orang bila Allah Ta'ala tutup mata hati dan Tuhan sumbat telinga. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu izan abada. Dan jika engkau, hai Muhammad, menyeru mereka itu ilal huda, kepada petunjuk, kepada hidayah, falan yahtadu izan abada. Maknanya falan, Allah Ta'ala kata. Maka napi selama-lamanya. Maka selama-lamanya tidak mendapat hidayah mereka itu. Izan ketika itu, ketika mana? Ketika mereka ditutup mata hati mereka dan ketika mana disumbat telinga mereka. Ketika tu, mereka ni takkan dapat hidayah selama-lamanya. Selama-lama tak boleh hidayah. Tu. Jadi walaupun bagaimanapun, Allah Ta'ala tetap maha pengampun. Wa rabbukal ghafuru zur rahmah. Tu. Mana Allah Ta'ala ni tetap maha pengampun. Itulah Allah Ta'ala bagi jalan. Tapi kalau tak mau duk bertobat juga, duk dengan cara dia, kan? Duk dengan cara derhaka kepada Allah, beri peringatan apa pun tak pandang kepada kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Duk tak ingat situ, maka habis cerita. Tu. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, perbincangan dan kesimpulan hakikat iman. Jadi ni orang panggil apa? Stesen molek ni. Kalau lakah lagi, jadi berhenti luar stesen. Kan? Tu. Jadi insyaAllah lah. Jadi untuk makluman tuan-tuan, saya minta maaf lah. Kalau ada kesalahan saya, insyaAllah malam Ahad ni saya nak pergi buat umrah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak lah. Ada apa-apa kesalahan yang saya buat semasa saya mengajar ni. Tu. Kalau ada terkasar bahasa ke apa-apalah salah di hati tuan-tuan, jangan letaklah hatilah. Maafkan saya insya-Allah dan doakan saya supaya saya dapat buat umrah yang diterima oleh Allah. Umrah makbulah, wa sa'yan mashkur. Tu. Dan mudah-mudahan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat saya, selamat ahli jemaah, rombongan semua pergi dan balik harta benda dan sebagainya, supaya dapat sama-sama kita berjumpa lagi dalam majlis ilmu insya-Allah. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar
سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي اللهم في صحابة رسول الله أجمعين. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. الله فكهنا في الدين علما بالتعويل. اللهم اجعلنا من القوم الدين الفائزين في الدنيا الآخرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.